penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak, biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal kanak-kanak, penderaan mental kanak-kanak, penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan satu masalah perubatan dan sosial yang berlaku di seluruh dunia. Menurut Prof. Madya Dr. Karunizam Muhammad Noor, hari ini masih lagi wujud sebilangan daripada anggota masyarakat yang tidak memahami pentingnya memberi didikan dan asuhan yang sempurna kepada kanak-kanak. Walaupun kita acap kali mendengar orang bijak pandai mengatakan bahawa anak-anak kecil itu umpama sehelai kain putih yang memerlukan kebijaksanaan ibu bapa untuk menerokanya. Namun, kelihatannya ia hanya retorik bagi sebilangan kita. Golongan ibu bapa atau penjaga sebegini bukan setakat mengabaikan, bahkan mendera anak-anak mereka sendiri. Berdasarkan informasi dalam laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia mengenai dasar perlindungan kanak-kanak negara, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan fizikal menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu. Penderaan emosi menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu, seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, kekerasan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan yang lambat. Penderaan seksual menurut Akta Kanak-kanak 2001 adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Keganasan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk menyebabkan sebarang bentuk kecederaan dari segi fizikal dan emosi terhadap kanak-kanak. Eksploitasi merujuk kepada penggunaan kanak-kanak dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat faedah dari segi kewangan, seksual, politik serta kepentingan lain yang boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan psikologikal mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak. Haiwan pun pandai sayangkan anak, apatah lagi manusia yang diberikan akal dan perasaan. Namun apa yang berlaku dalam kalangan segelintir anggota masyarakat hari ini amat berbeza dan ada di antaranya membawa maut. Baru-baru ini, seperti yang dilaporkan oleh sebuah tabloid, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor mencatatkan 1,910 kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak di antara Mac 2020 hingga Mac tahun lepas. Begitu juga kes yang digemparkan di media sosial dan media cetak berkenaan penderaan kanak-kanak istimewa yang dikenali sebagai Bella yang membawa kepada kecederaan yang begitu teruk oleh penjaganya. Perbicaraan kes ini sedang berlangsung di mahkamah dan mendapat perhatian meluas di media dan dalam kalangan netizen di media sosial. Rata-rata mengharapkan agar kes ini dapat diselesaikan secepat yang mungkin dan nasib adik Bella akan terbela sebaiknya sehinggakan simpati itu diterbitkan jelas dengan wujudnya tanda pagar Justice for Bella, iaitu keadilan untuk Bella, meraih jutaan perkongsian
di platform-platform maya sosial. Kes-kes penderaan sebegini sebenarnya sangat membimbangkan semua pihak, apatah lagi Malaysia yang telah hampir 65 tahun mengecapi kemerdekaan. Kemerdekaan yang berjaya membawa negara keluar dari belenggu penjajahan rupa-rupanya belum sepenuhnya disusuli dengan pembangunan nilai-nilai berketemadunan dan keibubapaan yang sewajarnya oleh sebilangan kita dalam masyarakat. Berdasarkan kajian ilmiah pelbagai pihak, penderaan ini berpunca daripada masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak dan masalah yang berlaku di pihak pelaku iaitu pendera. Anak-anak dikatakan menjadi punca penderaan kerana sifat mereka yang sedang dalam proses awal menerka erti kehidupan. Berdasarkan kajian ilmiah pelbagai pihak, penderaan ini berpunca daripada masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak dan masalah yang berlaku di pihak pelaku iaitu pendera. Anak-anak dikatakan menjadi punca penderaan kerana sifat mereka yang sedang dalam proses awal menerka erti kehidupan. Atas sebab ini, kanak-kanak akan sering melakukan kesilapan, bermain dengan lasak, kerap menangis, tidak mendengar cakap, mengulang kesilapan, tidak berdisiplin dan seumpamanya. Bagi ibu bapa pula, masalah seperti tekanan di tempat kerja, krisis rumah tangga, penyalahgunaan alkohol dan dadah, tekanan emosi, kurang didikan agama, pengalaman sendiri yang pernah didera ketika kecil dan keceraian menjadi faktor pendorong kepada penderaan anak-anak mereka. Kesan penderaan ini sudah tentulah kepada diri anak-anak itu, di samping kesan fizikal di tubuh badan, wujud juga kesan mental dan psikologi. Anak-anak sudah tidak meletakkan ibu bapa sebagai pelindung yang boleh diharapkan dalam kehidupan. Bahkan ibu bapa akan dianggap sebagai musuh yang ditakuti dan perlu dijauhi. Anak-anak anugerah yang tidak ternilai, hargailah mereka dalam apa jua keadaan. Elak perkara yang boleh memberi kesan negatif, apatah lagi perbuatan dera yang cukup keji malah ditegah agama. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Saya Nur Faziatun Nuha binti Amruddin dari kelas 3 Aring melaporkan.